Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid. Kita berjumpa sekali lagi dalam kelas Bahasa Melayu. Baik, hari ini kita akan masuk ke unit 18 dengan tajuknya Inovasi untuk Kita. Dengan temanya Inovasi untuk Kita. Okey, iaitu pesanan sampai di rumah. Baik, sebelum kita teruskan pelajaran kita, apakah maksud inovasi? Inovasi ni adalah sesuatu ciptaan, okay, yang kita cipta daripada bahan yang asal. Contoh, okay, contohnya kasut. Okay, kasut tu biasa je. Kasut kegunaannya untuk kita melindungi kaki, okay, semasa tak kisahlah di mana-mana kita gunakan, nak keluar rumah ke dalam rumah ke, maksudnya kasut tu digunakan untuk melindungi tapak kaki kita. Kemudian ada tak inovasi yang dihasilkan daripada kasut? Ada, orang tambah roda dekat bawah. Okey, jadilah kasut beroda. Itu dah lah, maksudnya kasut tu yang asas dan ditambah sikit keunikan yang lain daripada yang lain dan memudahkan kehidupan kita. Itu adalah maksud inovasi. Ya. Okey, baik. Mari kita tengok objektif kita pada hari ini. Okey, hari ini objektifnya adalah membina dan menulis ayat serta perenggan berdasarkan gambar. Macam biasa pernah dengar kan? Ya, dalam soalan penulisan bahagian A, awak diberi gambar, betul tak? Okey, di dalam gambar tu awak kena awak kena tulis 5 jenis ayat berdasarkan gambar. Hari ni lebih kurang sama macam yang kita nak buat dalam penulisan. Okey, baik. Kemudian tetapi yang berbezanya hari ni, ada bunyi. Okey, baik. Hari ni lepas kita bina ayat, awak akan masukkan ayat tu dalam perenggan. Okey, itu yang kita nak hari ini. Okey, maafkan saya. Baik, mari kita teruskan. Okey, macam biasa untuk bina ayat. Okey, untuk bina ayat saya pernah terangkan sebelum ini, kita kena ingat 3 perkara, iaitu subjek, kata kerja tambah objek dan perluasan ayat. Itu kalau untuk murid saya. Okey, tapi untuk yang murid-murid lain, ikutlah ajaran cikgu awak. Okey, tapi konsep dia sama. Okey, cuma saya gabungkan kata kerja dan objek. Kalau awak nak pecahkan pun boleh, tak ada masalah ya. Okey, jadi kita ada subjek, kata kerja dan objek, juga perluasan ayat. Apa itu perluasan ayat? Perluasan ayat adalah huraian ataupun penerangan daripada ayat asas kita. Baik, saya bagi contoh dulu untuk bina ayat. Okey, awak diberi gambar. Bila kita bina ayat dan diberi gambar, perkara pertama yang awak kena buat adalah tengok kata kerja ataupun cari kata kerja aktiviti yang ada dalam gambar kata kerja. Okey, contoh kata kerja yang saya jumpa dalam gambar. Okey, memandu kereta. Kata kerja. Apa ini sedang lakukan? Memandu kereta. Jadi kita dah ada kata kerja dekat situ, kata kerja dan objek. Barulah kita tulis subjek. Okey, nak letak nama siapa? Okey, Datuk. Datuk memandu kereta. Okey, itu ayat yang lengkap. Okey, tapi kita nak luaskan sikit ayat. Maksudnya kita nak bagi penerangan yang lebih terperinci. Kita tambah sikit. Okey, Datuk memandu kereta ke mana? Okey, jadi Datuk memandu kereta untuk pergi ke pasar. Jadi kita dah terangkan dekat situ. Okey, Datuk naik kereta sebab apa? Sebab dia nak pergi ke pasar. Okey, tengok contoh yang kedua. Okey, contoh kedua, kata kerjanya menonton. Objek adalah wayang, menonton wayang. Okey, rasanya siapa yang menonton wayang? Melin. Okey, Melin menonton wayang. Jadi kita nak perincikan ayat tu. Jadi kita buat Melin menonton wayang bersama kakaknya Aileen. Jadi kita tahu Melin ni dia tengok wayang dengan siapa? Dengan kakak dia. Okey, kalau kita tak tulis perluasan ayat, kita hanya tahu Melin tengok wayang sahaja. Kan? Kita tak tahu dia pergi dengan siapa. Betul tak? Okey, itulah maksud perluasan ayat. Jadi cara bina ayat memang sangat mudah. Okey, mula awak kena cari kata kerja dahulu.
Ya, itu tips dia. Baik. Sekarang kita rujuk buku teks muka surat 1 2 3. 1 2 3. Ya, okey. Iaitu pesanan sampai di rumah. Okey, saya tahu sebelah sini dalam buku teks ada jawapan kan. Okey, tapi tak ada masalah, kita nak terangkan dahulu. Okey. Baik, tengok dulu gambar. Okey, saya kata tadi untuk kita bina ayat, okey, kita kena cari dulu kata kerja. Okey, dalam kata kerja di sini kita dapat tengok gambar yang sini, gambar yang satu ni, yang pertama. Okey, seorang budak perempuan namanya Zara. Okey, Zara ni apa perbuatan ataupun aktiviti yang sedang dibuat? Ya, menggunakan telefon. Itu menggunakan telefon. Itu adalah kata kerja dan objek, ya. Okey, kemudian diguna telefon tu untuk apa? Awak tengok gambar betul-betul. Saya dah zoomkan untuk awak. Nampak tak? Dia tengah nak order makanan kan. Ada gambar makanan, ada gambar air. Okey, lepas dia order, siapa yang hantarkan makanan? Penghantar makanan. Okey. Baik, jadi ayat dia untuk yang pertama tadi. Okey, Zara menggunakan telefon pintar. Okey, menggunakan telefon pintar. Ini adalah menggunakannya adalah kata kerja. Telefon ni adalah objek. Okey. Baik, kemudian yang kedua, Zara memesan nasi goreng dan minuman. Okey, memesan nasi goreng dan minuman. Okey, ayat yang ketiga, Zara menggunakan media sosial. Okey, jadi dia pesan makanan menggunakan aplikasi media sosial. Banyak kan sekarang ni aplikasi yang ada untuk kita tempah makanan. Okey. Baik, dan yang keempat, Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Ini adalah ayat. Ya, ayat. Okey, jadi ayat ni kita nak tulis dalam bentuk perenggan. Adakah awak nak kena tulis bulat-bulat ikut ke empat-empat ni, empat-empat poin ni? Tak, awak kena tambahkan sikit untuk kita bagi ayat tu lebih gramatis, lebih sedap didengar. Jadi dia dah bagi contoh dekat situ. Zara menggunakan telefon pintar, titik nota. Dia memesan nasi goreng dan minuman kegemarannya menggunakan media sosial. Okey, jadi di sini ayat ni digabungkan. Okey, dia tak guna perkataan Zara. Okey, tak tengok ayat yang kedua. Okey, ayat yang kedua. Okey, ayat yang kedua ni adalah gabungan poin yang titik yang kedua dan ketiga. Pen saya ni lari lah. Mana dia? Okey, ni. Ini adalah untuk ayat yang kedua. Dia gunakan dua-dua ni. Dia gabungkan. Okey. Jadi, dia memasak nasi goreng dan minuman kegemarannya menggunakan media sosial. Ya. Okey, jadi tidak lama kemudian Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Tu untuk ayat yang terakhir. Jadi poin yang keempat digunakan. Jadilah perenggan yang lengkap. Okey, itu cara kita nak buat perenggan daripada ayat. Ya. Okey, baik, kita tengok gambar yang kedua. Okey. Untuk gambar yang kedua ni saya dah buat dalam bentuk kotak, ada kata kerja dan ayat. Itu kita nak bina ayat lah. Okey. Baik, sebelum kita bina ayat, kita tengok dulu gambar. Okey, awak rasa-rasa ni siapa? Ini adalah Ibu Zara. Okey, apa yang Ibu Zara ni sedang buat? Dalam gambar ni ada dua perkara. Ada dua kata kerja yang boleh kita bagi. Okey, yang pertama apa? Tengok mata dia. Tengok-tengok TV, betul tak? Jadi dia menonton iklan promosi. Okey, menonton iklan ni adalah iklan promosi. Okey, yang kedua, apa yang sedang dilakukan oleh Ibu Zara ni? Dia pegang telefon. Jadi bila pegang telefon, maksudnya menghubungi. Dia hubungi siapa? Dia hubungi orang yang jual produk ni. Okey, selepas tu tengok gambar yang kedua. Okey, ini siapa? Ini adalah penghantar barangan, postman. Okey, JNT ke DHL lagi, Citylink dan sebagainya lah. Okey, ini adalah Ibu Zara. Dia menerima barangan. Okey, penghantar ni
dia hantar barang. Jadi ada dua kata kerja kat situ, menghantar barang dan menerima barangan. Okey, sekarang kita nak buat ayat. Okey, untuk ayat yang pertama, menonton iklan promosi. Siapa yang menonton iklan promosi? Ibu Zara. Jadi Ibu Zara menonton iklan promosi barangan di televisyen. Okey, jelas. Okay, yang kedua, menghubungi penjual. Siapa yang menghubungi penjual? Ibu Zara lah. Jadi kita boleh buat ayat, Ibu Zara menghubungi penjual menggunakan nombor telefon yang tertera di televisyen. Okay, nampak tak? Dekat gambar tu ada nombor telefon. Jadi sebab tu dia boleh telefon, Ibu Zara boleh beli barang yang dijual. Okey. Kemudian menghantar barang. Siapa yang menghantar barang? Penghantar barangan menghantar barang yang dipesan oleh Ibu Zara. Okey, ayat yang keempat. Siapa yang terima barang? Ibu Zara. Jadi Ibu Zara berasa amat gembira menerima barangan tersebut. Jadi ayat kita dah lengkap. Okey. Jadi macam mana kita nak tulis dalam bentuk barangan? Okey, saya dah tolong kat awak. Saya dah tolong. Okey, tolong buatkan sikit untuk awak. Okey, jadi suatu hari ketika sedang berehat. Okey, jadi kat sini nak tulis apa? Ya, awak ambil ayat yang pertama. Ketika sedang berehat, Ibu Zara menonton iklan promosi barangannya di televisyen. Okey. Kemudian ayat yang kedua, Ibu Zara tertarik dengan promosi tersebut. Lalu apa Ibu Zara buat? Menghubungi penjual menggunakan nombor telefon yang tertera di televisyen. Okey, setelah beberapa hari, penghantar barangan menghantar barang yang dipesan oleh Ibu Zara. Okey, jadi ayat yang terakhir, Ibu apa? Ya, awak salin balik lah. Okay, awak salin balik. Ibu Zara berasa amat gembira menerima barangan tersebut. Jadi, awak akan lengkapkanlah perenggan ni. Okay, jadi nak salin ke tak kotak kata kerja tu? Tak perlu. Nanti macam mana nak buat, saya akan terangkan di hujung video ni nanti ya. Okay, baik. Kita tengok yang ketiga. Okay, gambar yang ketiga. Okay, di sini ada 4 kata kerja juga yang kita boleh dapat. Okey, baik. Yang pertama, awak tengok. Ini lelaki. Jadi, ayah Zara. Okey, apa yang sedang dia buat? Menggunakan komputer. Okey, kenapa dia gunakan menggunakan komputer? Lepas tu, bila kita guna komputer, dia buka sesuatu untuk cari sesuatu. Jadi, dia sedang melayari internet. Okey. Kemudian lepas internet, rasa dia beli apa? Beli komputer riba. Macam mana saya tahu dia beli komputer riba? Awak tengok gambar betul-betul. Okay, gambar kat sini. Okay. Ni adalah gambar komputer riba kan? Jadi, Ayah Zara membeli komputer riba. Okay, jadi kata kerja yang terakhir, menerima komputer riba. Jadi, macam ni kita nak buat ayat dia. Yang pertama, menggunakan komputer riba. Siapa gunakan komputer riba? Ayah Zara. Okay, Ayah Zara sedang menggunakan komputer di bilik kerjanya. Menggunakan komputer. Ayah Zara sedang menggunakan komputer di bilik kerjanya. Okey. Menggunakan komputer. Okey, kemudian melayari internet. Ayah Zara melayari internet untuk mencari hadiah yang sesuai untuk Zara. Okey, ayat yang ketiga, membeli komputer riba. Ayah Zara ingin membeli sebuah komputer riba. Okey, saya tambah perkataan sebuah dekat situ. Okey, menerima komputer riba. Okey, Ayah Zara menerima komputer riba yang dibelinya secara atas talian di hadapan rumahnya. Okey, ini adalah ayat yang telah saya tulis untuk awak semua. Okey, jadi macam biasa, kita nak tulis dalam bentuk perenggan. Baik, sekarang kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, Ayah Zara. Okey, kat sini saya dah bagi Ayah Zara. Okey, apa Ayah Zara? Jadi, apa tempat kosong ni? Kat tempat kosong ni awak nak tulis apa? Awak tulislah balik yang dekat sini. Hilang dah. Okey. Ayah Zara sedang menggunakan komputer di bilik kerjanya. Okey. Dia melayari internet. Tadi saya dah bagi kan dekat ayat tu.
Okay, sama juga ayahnya ingin apa tadi? Membeli hadiah, membeli komputer riba sempena hari lahir Zara. Okay, setelah menunggu selama 7 hari, apa? Ayah Zara menerima komputer riba yang dibelinya secara atas talian di hadapan rumahnya. Okay, jadi lengkap perenggan awak. Jadi macam mana kita nak tulis? Okay, dalam buku, ini cara dia. Okay, ini cara dia, boleh tengok. Okay, macam biasa, tulis hari dan tarikh. Okay, kemudian tajuk pesanan sampai di rumah. Okay, arahan membina dan menulis ayat serta perenggan. Ya, kena tulis daripada nombor 1, 2 dan 3. Jadi kat sini saya tunjuk contoh untuk nombor 1. Jadi nombor 2, 3 awak tulis macam yang saya bagi ni lah. Okay, jadi yang pertama tulis ayat dia dulu. Okay, tulis dalam bentuk point macam ni. Okay, lepas tu selang satu baris, baru tulis dalam bentuk perenggan. Boleh Okay, dan gunakan buku pemahaman. Baik, jadi itu sahaja kelas kita hari ini. Kalau ada masalah, boleh tanyalah pada cikgu. Ya, okey. Jadi tugas awak hanya buat salin semula apa yang kita dah bincangkan tadi dalam buku pemahaman. Nak salin tak kata kerja tadi, tak perlu. Tak payah salin kata kerja. Okey, hanya tulis ayat sahaja dan juga perenggan. Boleh? Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum dan bye. Stay safe.